Tapi sebelum itu, kita bercerita tentang tentang hubungan kita dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dan juga kerajaan China. Okay. Baik, tempoh hari Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan lawatan ke China, sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, telah mengadakan lawatan ke China, dan di dalam lawatan tersebut saya sebut bahawa kenapa pentingnya lawatan ke China tersebut. Kenapa pentingnya lawatan ke China? Kerana kita nak melihat alternatif kepada apa yang China bawa. Sebelum dia pergi, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke China, dia pergi ke Saudi. Dan berita sebelum ini mengatakan bahawa Saudi sudah mula melihat ataupun menarik kebergantungan minyak mereka daripada menggunakan USD kepada menggunakan yuan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan perbincangan itu datang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan dua perkara. Pertama mengenai ASEAN. Negara-negara ASEAN. Yang kedua, berkemungkinan Malaysia dan juga ASEAN berminat untuk mewujudkan Asian Monetary Fund, AMF. AMF ni tujuannya adalah untuk menyaingi International Monetary Fund, IMF. Dan IMF ni kita tahu dia ada dua, IMF dengan World Bank. Bangunan dia I think sebelah-sebelah ke satu bangunan macam tu. IMF, World Bank dia regulate berkenaan dengan orang kata apa, polisi keuangan dunia. Tetapi IMF antara yang membuat pinjaman. Isu dia sekarang ini, bila IMF ni, dia dua kuasa besar yang menguasai IMF. Dua kuasa besar menguasai IMF, iaitu Eropah dan juga Amerika Syarikat. Terutama sekali Amerika Syarikat lah. Allies mereka, Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan di Eropah, negara yang paling orang kata apa, paling kaya lah adalah Jerman. Negara-negara Eropah lain memang ada masalah lah. Jerman, UK adalah antara negara-negara yang kaya. France, for example, adalah negara yang kaya. Negara seperti Greece, Spain, Portugal dan sewaktu dengannya adalah negara-negara yang sekarang ini menghadapi masalah keuangan yang cuba di bail out oleh IMF ni. So, apa yang Anwar Ibrahim nak buat adalah beliau cuba untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Asian Monetary Fund. Something macam IMF, satu agensi untuk regulate polisi keuangan di Asia tanpa bergantung harap kepada Eropah dan juga tanpa bergantung harap kepada Amerika Syarikat. Seterusnya, kita lihat bahawa sekarang ini jadual ataupun bukan jadual, kehadiran di Parlimen sudah dikeluarkan. Muhyiddin Yassin mencatatkan kehadiran yang agak impresif kecuali pada PMQT, Prime Minister Question Time, yang tu memang tak ada. Tetapi secara keseluruhannya Muhyiddin Yassin mencatatkan jumlah kehadiran sebanyak 80% lebih daripada 31 sidang. 80% beliau hadir, berbanding dengan Hadi Awang yang hanya mencatatkan kehadiran sebanyak 40% dan juga Hamzah Zainuddin dalam 50%. Baik, saya bacakan. Yang ni kita tengok daripada segi pembangkang. Okay. Kita lalu tengok kerajaan macam mana, pembangkang macam mana. Baik. MPPN catat kehadiran terbaik sidang pertama Parlimen tahun ini. So benda yang bagus kita kena cerita juga. Meskipun Presiden PAS tidak dilihat tidak mengutamakan aspek kehadiran di Dewan Rakyat, ia tidak memberi kesan kepada ahli parlimen lain dalam Perikatan Nasional. Berdasarkan rekod kedatangan dalam Hansard, transkrip rasmi, sidang pertama rakyat tahun ini, ahli parlimen PN mempunyai peraturan kehadiran terbaik dengan purata 29.2 hari daripada 31 hari. Pada kadar kehadiran 94.2%, ini merupakan peningkatan drastik dalam kehadiran ahli parlimen PN. Sebab bila dia hadir dalam parlimen, tuan-tuan, dia dapat allowance. Kalau tak hadir, tak dapat allowance. Kadar itu meningkat, yelah, bila jadi menteri, jadi pembangkang, nak tak nak kena allowance tu penting. Kadar itu meningkat daripada 72% ketika kali terakhir Malaysia kini membuat semakan serupa pada tahun lalu. So tahun lalu dia agak rendah lah, tapi maksud dia kerajaan lah. Bagi ahli parlimen kerajaan, kadar kedatangan ahli parlimen pada puratanya adalah 27.4 hari berbanding dengan 29.2 hari, dengan kadar kehadiran 88.4%, bawah sedikit daripada PN. Tetapi kalau dikomparekan dengan tahun lepas di mana PN menjadi kerajaan, dia adalah lebih tinggi daripada PN, iaitu sebanyak 72% dan kerajaan tahun ini 88.4%. Perlu dinyatakan bahawa kadar kedatangan wakil rakyat pembangkang ke Dewan Rakyat secara umumnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan ahli parlimen di peringkat kerajaan, kerana anggota eksekutif lazimnya tidak hadir melainkan mereka dikehendaki menjawab soalan dalam sidang.
Okay. Jadi biasanya anggota camat eksekutif lazimnya dia tak hadir lah kecuali kena jawab soalan. Rekod kedatangan Dewan Rakyat mulai dicatat pada 2021. Bagaimanapun, jumlah kehadiran dicatat tidak mengambil kira sama ada ahli parlimen itu berada di Dewan Rakyat sepanjang hari atau hanya 1 minit. So kalau dia datang pun dia clock in, lepas tu dia pergi mana-mana, dikira sebagai hadir juga. Dapat juga allowance tu. Kehadiran diambil secara berkala oleh pegawai di parlimen dan apabila ahli parlimen mendaftar masuk ke komputer masing-masing di meja mereka. Dalam gabungan PN, kehadiran ahli parlimen PAS mengatasi kadar kedatangan rakan gabungan mereka. Sementara itu terdapat 97 ahli parlimen dengan kehadiran penuh. Ahli parlimen PAS mempunyai bilangan penuh yang paling ramai iaitu 31, lebih 2 kali ganda berbanding ahli parlimen bersatu 11 orang. Ini bermakna 72.1% ahli PAS mempunyai kehadiran penuh, manakala DAP berada di tempat kedua iaitu 52.5%. Parti dengan kehadiran terburuk ialah MIC. Ahli parlimen tunggal, dia ada seorang je ahli parlimen mempunyai kehadiran yang sangat lemah. Kehadiran yang sangat lemah iaitu sebanyak 15 hari dari 31 hari atau hanya 48.4%. Sebaliknya, muda walaupun dia ada seorang, dia hadir dengan kehadiran 100%. Perdana Menteri hanya mencatatkan 17 daripada 31 hari Dewan Rakyat bersidang. Perlu dinyatakan bahawa beliau terlibat dalam banyak lawatan luar negara sejak beberapa minggu lalu. Bagaimanapun, Anwar hanya terlepas satu saja sesi soal jawab Perdana Menteri iaitu pada 28 hari bulan Februari. Perdana Menteri tidak menjawab permintaan untuk mengulas lanjut perkara berkenaan. Ketua Pembangkang Hamzah Bazarudin hanya hadir 19 dari 31 sidang pada kadar kehadiran 61.3%. Ia jauh lebih rendah berbanding kehadiran 92.86% yang dicapai oleh Anwar ketika memegang jawatan yang sama iaitu jawatan Ketua Pembangkang pada tahun lepas. Kadar 92.86% itu disifatkan oleh pemerhati sebagai contoh yang baik. Difahamkan Hamzah cuti sakit dari 9 Mac sehingga 22 Mac. Malangnya bagi Anwar, kadar kehadirannya kali ini meletakkannya dalam kalangan 10 kehadiran terendah kalau diambil daripada segi kehadiran tanpa melihat dia sebagai Perdana Menteri atau tidak Perdana Menteri. Turut tersenarai timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi 15 hari, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Yong Kian 14 hari dan Hadi sebanyak 12 hari. Alexander Nantalinggi hanya menghadiri 11 daripada 31 hari Dewan Rakyat dan mengambil cuti sakit sejak 14 Mac kerana menjalani pembedahan di lutut. Di kedudukan paling bawah dalam rekod kedatangan ialah Ahli Parlimen Putatan Syahelmi Yahya 10. Dia juga timbalan Ketua Menteri 3 tidak menjawab pertanyaan berkenaan perkara itu. Pengerusi PN dan juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang menduduki tempat terakhir mencatatkan antara kehadiran terbaik iaitu 26 dari 31 hari. Kan saya kata Muhyiddin Yassin antara yang terbaik. Baik. Tetapi pada PMQT Prime Minister Question Time, dia antara orang yang tak adil lah. Dia antara orang yang tidak hadir Prime Minister Question Time. Tetapi secara keseluruhannya mereka adil. Kenapa penting saya sebut perkara ini, tuan-tuan? Pertama sekali saya kata kita perlukan pembangkang yang efektif. Okay? Dalam amalan negara demokrasi kita tak boleh sebut tentang kerajaan semata-mata. Kita juga perlu pembangkang yang efektif. Kita tak nak pembangkang lembik. Kita tak nak pembangkang yang datang situ jadi tunggul kayu. Kita tak nak pembangkang situ tanya soalan benda-benda yang tak berkaitan. Memang dia hadir. Kita tak menafikan kadar kenaikan kehadiran mereka agak tinggi. Tetapi apabila persoalan-persoalan ini dibawakan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, perbahasan-perbahasan yang dibawa itu tidak berkualiti, di situ kita sebagai rakyat boleh mengkritik mereka. Kita boleh menilai mereka dan mengkritik mereka. Perbahasan itu perlulah perbahasan yang berkualiti, pertanyaan yang berkualiti dan juga penyanggahan yang berkualiti. Sebab itu saya galakkan kalau sesiapa yang berminat nak jadi ahli parlimen katakan ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, hadirlah ke kelas-kelas tentang perdebatan, belajar tentang the fallacies dalam debate, belajar juga sedikit tentang undang-undang kalau bukan background anda undang-undang. Maksudnya apa saja bidang anda masuk, kalau nak jadi ahli parlimen perlu ada beberapa asas. Paling penting asas undang-undang perlu ada. Kedua, asas perbahasan dan perdebatan. Ketiga, at least sekurang-kurangnya anda kena ada asas tentang pentadbiran dan juga perakaunan dan juga finance. Account dan finance tu basic lah kita kata, perlu ada. That is why antara sebab kenapa pemilihan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri itu sangat penting, kerana mereka mewakili suara kita. Takutnya dia datang ke dalam parlimen, bahasnya cerita, orang bahas lain, dia cerita lain. Arau contoh terbaik lah tuan-tuan.
Orang cerita lain, orang bahas benda lain. Dia duk cerita pasal benda lain. Kan? Yang daripada Langkawi, orang dia pergi tanya, adakah perkara yang kita bincangkan di dalam parlimen ini didengar oleh pihak luar, ada spy? Kemudian bangkitlah Kampar, dia kata sidang parlimen ni live. Of course lah orang akan dengar apa yang kita bincangkan. Apa isu dia sekarang ni? Itu persoalan yang dibawa lah. Baik. Jadi sebab itulah kenapa pentingnya untuk kita juga, di samping kita mengkritik kerajaan, kita melihat kerajaan, kita juga kena mengkritik pembangkang juga. Kerana kita nak juga pembangkang yang efektif, pembangkang yang bagus. Jadi yang benefit siapa? Kita lah. Yang benefitnya adalah kita. Alright.